Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan warzuqna Lailatul Qadar insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan ibadat puasa masuk hari yang ke-21 insya-Allah ya, 21. Kita dah berpuasa 21 hari. 20 30. Jadi besarnya dah hilang. Dah lepas dah yang besarnya hilang, tinggal sikit je lagi, 9 lagi. Tapi yang masih ada yang besar iaitu Lailatul Qadar, itu yang besar kan? Jadi marilah sama-sama kita, orang kata kalau kita nak kejar ataupun nak pecut ya, nak mendapatkan sesuatu, maka kejar, pecutlah kan? Alhamdulillah, saya tadi Prof tanya saya sihat ke ya, Alhamdulillah sihat. Rasulullah SAW sabda sumu tasihu, siapa yang berpuasa dia sihat ya, jadi mudah-mudahan kita sihat sampai pada akhir Ramadan, sikit je lagi. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang diberi kepada saya ni, Aitqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kita maklum bahawa bulan Ramadan ni dia kata sayyidus syuhur, ibu segala bulan, bulan yang sangat mulia. Dalamnya ada 3 bahagian yang nanti kata, iaitu awaluhu rahmatun, awsatuhu ma'siratun, akhiruhu yatqu minan nar. Ini mudahnya kita bagi 10 lah. 10 yang pertama rahmat Allah, 10 yang kedua sampai ke 20 iaitu maghfirah, keampunan, dan 10 yang ketiga daripada 20 sampai ke 30 ataupun 29 ini katakan yatqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Itulah matlamat kita, misi kita atau kata visi kita ya. Kita pun selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya, jauhkan daripada api neraka. Tapi untuk berdoa sahaja untuk jauhkan daripada api neraka dia tak sampai. Kita kena usaha ya, bercakap ataupun berdoa sahaja tiap-tiap malam tak boleh juga. Kita kena berusaha, walaupun doa sebagai satu syarat ya. Jadi kalau istilah saya gambarkan, bulan Ramadan ni bulan yang mulia, dalamnya penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Allah hidangkan kepada kita, kalau kita buat tamsil lah, hidangan. Dan Allah suruh kita makan, jamah lah, makanlah hidangan ini kan? Jadi kalau kita tak makan, mana mungkin kita akan jadi sihat? Kita akan tak jadi sihat. Dijamah. Dalam bulan Ramadan begitulah. Keutamaan yang Allah sebut dalam bulan Ramadan ni, keistimewaan dia iaitu puasa. Puasa. Sumu tasihu. Kemudian yang kedua dalam bulan Ramadan ni, keutamaan dia ialah tarawih. Tarawih. Ya Alhamdulillah, siapa yang dapat tarawih pada tiap malam sampai malam ini, istiqamah kita terus sampai pada malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada kita. Ini rahmat yang Allah bagi kepada kita ni untuk kita bersyukur. Macam Prof tanya saya tadi, sihat, bersyukur. Kerana sihat dapat solat tarawih
teruskan kan, teruskan kesihatan itu dapat kita. Jadi maksudnya orang yang Allah bagi rahmat ni, dia kena bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kepada dia. Itu rahmat Allah. Kemudian selepas kita dah bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita, dengan rahmat yang Allah bagi kepada kita, ya, nikmat Islamnya, nikmat imannya dan sebagainya. Jadi kita manusia tak sunyi daripada kesilapan dan kesalahan. Tak sunyi tuan-tuan. Kita rujuk kepada diri kita, muhasabah diri kita. Dia kata hasibu qabla an tuhasibu, hisablah sebelum kamu dihisab. Jadi last minit ni kita kena hisabkan. Jangan kita lalai. Kadang-kadang kita terlalai, ya, kita kena hisab. Banyak dosa kita. Kalau kita hisab, ikhlaslah diri kita. Orang lain tak tahu, kita saja yang tahu. Ya, banyak. Jadi untuk nak menuju ke ayatku minallah itu, maksudnya pembebasan daripada api neraka itu, ayatku minannar, pembebasan daripada neraka itu. Kalau itu masih tersangkut kepada kita, mana mungkin kita akan sampai kepada pembebasan daripada api neraka? Tak sampai. Maka sebab itu 10 yang kedua dia kata maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran disebut wasari'u ila ma'firatun min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu untuk mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Maksudnya nak dapat ayat minan nar ni, kita kena berusaha ke arah itu. Maksudnya kalau dulu kita kata tengok bola sepak Premier League English, road to Wembley, ya, road to Wembley, ya, jalan nak menuju kepada Wembley, maksudnya final. Kan itu juga keadaan kita. Allah bagi rahmat, jalan nak menuju kepada ayat minan nar itu, maksudnya rahmat itu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi, bersyukur itu maksudnya takut dengan Allah. Takwa mudah. Kita kata uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu wasari'u maghfiratu, bersegeralah untuk minta maaf, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita akan dapat bebas daripada api neraka selagi kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena maghfirah. Allahumma innaka afun karim. Ya, kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesilapan yang kita sedar dan kesilapan yang kita tak sedar. Berampun untuk mendapat keampunan kepada Allah. Selain daripada itu, ya, keampunan itu juga dapat dilakukan dengan melaksanakan segala kerja-kerja amal yang baik. Kerja amal yang baik. Buat kerja amal yang baik. Ya. Jadi keampunan itu, satu keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maghfirah min rabbikum. Tapi yang kedua, keampunan daripada manusia, hablu minan nas, hubungan dengan manusia ada. Bila hubungan dengan manusia ni maksudnya kita kena minta ampun dengan manusia. Pertama sekali dengan ibu bapa kita. Ya, kalau masih tersangkut dengan ibu bapa kita dan sebagainya, maka kita kena, ketika ini kita kena menuju ke arah itu untuk nak mendapat ataupun minan nar tadi itu, pembebasan daripada api neraka itu. Kalau tidak, tak bebas kita. Ya. Kalau tersangkutlah hubungan kita, maka sebab itu kita digalakkan supaya sentiasa ikatkan silaturahim. Jangan, ya, la yadkhulul jannah qati' rahim, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kita kena ikat. Jadi dah nak akhir ni, ya, nak ayat minan nar ini, nak bebas daripada api neraka ini, maka kalau ada yang tersangkut daripada kalangan kita, cepat-cepat kita minta maaf. Wasari'u, sari'u, ya, cepat-cepat, jangan tunggu. Ya, wasari'u, bercepat-cepat dan kita tunggu. Itu maksudnya keampunan antara manusia dengan manusia. Isteri dengan suami, suami dengan isteri, dengan anak kita, dengan saudara kita dan sebagainya. Jadi buka peluang ni. Di tahun ni kita nak balik raya, kan? Dah boleh merentas, kita boleh bayar, kan? Jadi gunakan kesempatan itu mengikatkan silaturahim di antara kita yang terputus disebabkan kerana Covid ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian.
Selain daripada itu, amal-amal yang banyak maksudnya untuk membebaskan kita daripada api neraka, untuk mendapat keampunan itu, iaitu dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, sambungan daripada ayat itu, ya, mereka yang membelanjakan harta mereka pada masa senang dan masa susah. Masa senang, masa susah, dia tak peduli, dia belanjakan, dia infakkan, ya, dia infakkan dalam bulan Ramadan. Infak, ya, kalau ada saki baki lagi yang ada kepada kita ni, kita infakkanlah, ya. Sebab apa? Sebab nak dapat pembebasan daripada api neraka. Simpan pun hilang, kita simpan pun hilang, maksudnya akan hilang dan akan lusuh, akan rosak, akan binasa, dia tak kekal. Jadi kalau ada yang kita boleh infak, kita infakkan dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk membebaskan kita daripada api neraka. Amalan itu dapat membebaskan kita daripada api neraka. Siti Khadijah, isteri Nabi SAW, Siti Khadijah, dia seorang hartawan yang kaya. Dia bagi habis semua hartanya untuk infaknya. Sampai dia mati pun dia kata, kalau ada tulang-tulang aku ni untuk boleh aku infakkan, untuk aku sedekahkan, aku akan infakkan. Masya Allah, hebatnya Siti Khadijah, itu isteri Nabi SAW. Jadi itulah yang kita maksudkan di sini. Maksudnya kalau ada saki baki lagi dalam bulan Ramadan ni kepada kita yang tersimpan, untuk sah kira-kira lah, ya, untuk sah kira-kira lah, tenaga ke apa ke yang ada kepada kita ni, ya, mungkin duit tak ada tapi tenaga ada, mungkin tenaga tak ada, mungkin fikiran ada, buah fikiran ada, bagi cadangan yang baik dan mungkin macam-macam lah. Maknanya kita infakkan, tapi yang kita nampak ni infakkan. Dan maksudnya infak di sini bukan di sudut itu sahaja, bahkan dia kata wal kaziminal ghaiz, ya, maksudnya tidak menzalimi orang pun dikatakan sebagai infak juga. Tak menzalimi sesiapa, tetap menzalimi sesiapa, ya. Kemudian al-afina anin nas, memaafkan antara manusia juga sebagai infak juga, ya. Dan begitu juga orang-orang yang macam ini, maksudnya yang nak menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala ini, maghfirah min rabbikum ini, iaitu yang disebut ayat yang di bawah tadi, iaitu dia infakkan harta dia, tenaga dia, apa yang ada kepada dia, macam Khalid tadi tu, ya. Dan dia tidak menzalimi, ya, sesiapa, ya, ataupun dia tidak ada sifat-sifat yang boleh menyebabkan dia zalim kepada sesiapa, ya. Wal afin, dan dia sentiasa maaf antara manusia. Jadilah kita orang yang pemaaf, ya, orang yang pemaaf. Maksudnya kalau orang minta maaf, kita maafkan dia, dan kita juga kena minta maaf walaupun kita tidak melakukan dosa, tak buat salah pada kita, minta maaf. Tak salah, tak ada hukum salah orang yang tak bersalah minta maaf, ya. Mari kita minta maaf untuk nak menuju ke situ, etkul minana, pembebasan daripada api neraka, ya. Bukan setakat Ramadan ini, dan seterusnya sampai bila-bila, ya. Dan golongan-golongan yang macam ini, maka dia kata wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang macam ini. Jadi sebagai penutupnya, yang terakhir sekali, maksudnya dalam ayat ini, ya, ada cerita. Mungkin saya dah mengajar dekat sini hadis 40 tentang bab marah. Hadis 40 bab marah, Imam Nawawi ada cerita berkaitan dengan ayat ini. Tutup dengan cerita ni, nak tunjukkan, mengatakan bahawa kita ni bila disuruh buat baik, terus buat, jangan tunggu, ya. Seorang khadam beriman dengan seorang tuan dia. Satu hari khadam ni bawa air kepada tuan, bawa hidangan. Tiba-tiba hidangan tu tumpah, kenalah sepra, dia katakan hamparan hidangan tadi itu. Marahlah tuannya ni, marah tuannya ni. Kemudian hamba yang beriman ni berkata kepada tuan tu beriman juga, tapi mungkin marah sebab berlakunya begitu, ya. Tak sepatutnya dia berlaku begitu, kan, kita katakan dia marah. Kata hambanya kepada tuannya, wal kadhiminal ghaiz, dia kata, ya, maksudnya orang yang, maksudnya jangan menzalimi, maksudnya kadhiminal ghaiz, ya, jangan buat zalim. Jadi seolah-olah dia ni macam satu, dia kata kadhiminal ghaiz, disebut apa, dia kata tuan dia kata kepada tuan, ingatkah kau satu ayat Al-Quran? Satu ayat apa tuan dia kata? Dia tu wal kaziminal ghaib,
Ya. Oh, gitu. Kalau begitu aku maafkan kau. Aku maafkan kau. Terus bila dengar ayat itu daripada Tuhan, daripada hamba-Nya, dia kata aku maafkan kau. Walaupun dia ketika itu dia marah. Kan? Ketika itu dia marah. Aku maafkan, aku marah. Aku tak marah, aku simpan marah itu. Kan? Kemudian hamba tadi pun cakap lagi, dia kata dia sambung lagi wal afina anin nas. Kemudian maksudnya mengampunkan manusia. Maka dia ampunkan. Dia tak marah, aku ampunkan engkau. Dia kata. Dan aku ampunkan engkau tu, selain daripada aku ampunkan engkau, dia kata pula, dia kata kalau begitu, dia kata aku ampunkan engkau, aku bebaskan engkau. Aku bebaskan engkau. Engkau hamba, aku bebaskan engkau. Ayat Al-Quran itu nak mempercepatkan dia kepada usaha untuk nak melakukan ibadah. Aku bebaskan engkau. Bahkan bukan hanya setakat bebas saja, aku bagi kepada engkau 1000 dinar sebagai ihsan aku. Nak digambarkan ni cerita ayat ni lah, nak menceritakan tentang ya. Bila disebut bagi 1000 dinar tu, kemudian hamba tu kata lagi wallahu yuhibbul muhsinin, ya, semuanya Allah sangat suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Maka tu dia bagi 1000 dinar kepada hamba tadi untuk bebaskan. Nak digambarkan di sini bahawa bila diseru kepada sari'u ila maghfiratin, diseru kepada kebaikan, terus kita lakukan, jangan tunggu lagi. Itu saja yang dapat sampai kepada malam ini. Mudah-mudahan dengan 2 ayat yang saya bacakan ini dapat menjadi panduan kepada kita untuk kita atqun minan nar, membebaskan diri kita daripada api neraka. Maksudnya ya, selain daripada, maksudnya sebagai kesimpulannya, pembebasan itu datangnya daripada usaha kita daripada awal Ramadan, rahmatul. Kemudian minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun tu maksudnya bukan hanya setakat minta saja, maksudnya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana infak dan sebagainya tadi. Ya, kemudian seterusnya ya, dapatlah ya, kita ketika itu barulah kita dapat merasai nikmat ke Allah untuk nak mendapat atqun minan nar itu, maksud pembebasan daripada api neraka itu. Jadi mudah-mudahan apa yang sampai ini walaupun tak secantik bahasa yang disusun, saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.